Selamat malam. Sementara kita mendengar kes Najib dan Rosmah telah diselesaikan, sekarang ini aku nak kongsi dengan kamu semua pula. Kalau tahun ini PRU diadakan, aku rasa BN akan bungkus teruk. Ada beberapa sebab alasan mengapa aku kata BN akan bungkus. Tapi sebelum itu, bukan bermaksud aku kata BN bungkus ini akan menyebabkan pula parti PN maupun PH menang majoriti besar. Kalau Anda nak tahu, ikuti terus ulasan aku ini kerana ada banyak perkara yang aku nak kongsi dengan kamu semua. Beberapa alasan yang menyebabkan aku mengambil keputusan, mengambil anggaran dan membuat ramalan bahawa BN akan bungkus jika PRU diadakan tahun ini. Yang pertama, semua pasti pernah mendengar bahawa satu petition telah dianjurkan untuk memohon supaya Najib diampuni. Tetapi satu juga petition telah dilancarkan supaya turut memohon supaya Najib tidak diampuni. Selepas seminggu petition ini dilancarkan, siapakah yang menang? Nampaknya petition Najib perlu diampuni telah gagal. Gagal segagal-gagalnya menandingi petition untuk memohon supaya Najib tidak diampuni. Petition untuk memohon Najib diampuni setakat ini baru mencecah 31,000 beberapa minit yang lepas aku periksanya. Manakala petition untuk memohon supaya Najib tidak diampuni telah mencapai lebih 120,000 tanda tangan. Makna kata, daripada petition ini saja sudah boleh dibuat. Kita boleh membuat satu jangkaan bahawa ini satu isyarat jelas menolak kepimpinan yang korup, menolak Barisan Nasional UMNO. Petition ini jelas menunjukkan bahawa ramai yang tidak atau ramai yang setuju Najib harus dipenjarakan. Dan yang menjadi persoalan aku juga, Anda mesti tahu punyalah, Anda pasti tahu, pengikut Najib di Facebook dan di Twitter adalah melebihi 4 juta orang. Disinilah timbulnya satu keraguan di dalam pemikiran aku, yang mana aku berfikir, kalau benar Najib ini mempunyai pengikut yang sejati, yang benar-benar sejati, yang benar-benar menyokong Najib dari kedalaman hati mereka yang paling jujur dan tulus, 4 juta pengikut follower di Facebook dan di Twitter ini, sepatutnya petition Najib perlu diampuni itu sudah cukup 100,000. Sepatutnya dalam masa 24 jam, petition itu sepatutnya sudah pun penuh, mencapai 100,000. Tapi kenapa sehingga 1 minggu ini, selepas dilancarkan seminggu, petition ini hanya mencapai 31,000 tanda tangan? Di mana perginya 4 juta follower Najib itu, yang katanya, yang kononnya adalah penyokong tegar Najib? Adakah ini adalah bukti? Adakah, aku tidak punya buktinya, tetapi aku menganggarkan, aku mengeramalkan ini boleh jadi bukti bahawa adakah pengikut-pengikut Najib yang 4 juta di Facebook dan Twitter itu adalah fake, adalah pengikut-pengikut yang palsu, yang mana benar-benar telah dibayar. Adakah itu buktinya? Selain daripada itu, selain daripada bukti, petition ini adalah jelas isyarat bahawa UMNO Barisan Nasional akan kalah teruk dan telah ditolak menurut daripada tanda tangan ini. Selain daripada itu,
jangkaan aku juga yang kedua. Kenapa BN dan UMNO akan bungkus kalau tahun ini PRU diadakan? Kerana menurut rekod dalam PRN Johor dan Melaka, kekalahan PH dan Perikatan Nasional bukan kerana undi Barisan Nasional UMNO meningkat. Harus diingat itu. Data menunjukkan kemenangan Barisan Nasional dan UMNO di dua PRN itu bukan kerana jumlah pengundi yang meningkat. Bahkan ada rekod menunjukkan menurun. Tetapi kerana pertama adalah berlakunya pecah undi. Itu yang pertama. Tapi yang aku nak ulas ialah kehadiran pengundi yang amat rendah. Orang yang turun mengundi pada PRN Melaka dan Johor amat sedikit. Kenapa? Munculnya sentimen tidak percaya lagi pada undi. Mereka kata, aku undi pun tiada apa-apa juga berlaku. Aku undi pun mereka tetap akan lompat parti. Aku undi pun ini juga kami. Tapi ingat, PRU akan datang ini, rang undang-undang anti lompat parti telah dikuatkuasakan. Oleh sebab itu, aku meramal, pengundi akan mula berpusu-pusu semula mengundi. Apabila bilangan pengundi ini telah meningkat mendadak semula, mencapai kalau sehingga 90%, lebih bagus kalau mencecah 96%, aku fikir ini akan menjadi tamparan yang sangat besar kepada Barisan Nasional dan UMNO. Kerana apabila bilangan pengundi meningkat ramai, ini akan menjadi satu tamparan baru yang kuat untuk UMNO Barisan Nasional. Kerana keyakinan pengundi telah kembali, kerana akta anti lompat parti telah dikuatkuasakan. Dan yang kedua, dengan melihat perkembangan terkini, pemimpin-pemimpin korup berjaya dipenjarakan, mereka mula datang keyakinannya. Mereka mula lihat bahawa ada perubahan yang berlaku di Malaysia. Jadi, aku ramal pengundi akan mula berpusu-pusu buang undi semula pada PRU 15 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku juga meramal bahawa tidak akan ada mana-mana parti yang akan menang majoriti. Apalagi menang mudah. Tidak akan ada. Kerana dahulu hanya ada dua pasukan gabungan besar, yaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tapi pada PRU 15 ini, kemunculan Perikatan Nasional memberi tamparan kuat, terutamanya kepada UMNO Barisan Nasional, terutama UMNO, kerana ianya sama-sama berpaksikan Melayu Islam. Jadi aku fikir ini akan menarik banyak peluang UMNO itu sendiri. Selain daripada itu, yang akan menjadi kingmaker di dalam PRU 15 akan datang bukan parti yang besar. Aku meramalkan yang akan menjadi kingmaker di dalam PRU akan datang menjadi kerajaan ialah parti-parti NGO kecil yang mungkin akan memenangi beberapa kerusi yang akan menjadi penentu kepada siapa menjadi kerajaan. Yang terakhir adalah apabila perkembangan terkini di Mahkamah Session mengumumkan bahawa Bung Mukhtar perlu membela diri bersama dengan istrinya. Perkembangan terkini ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada Sabah yang merupakan tak boleh dinafikan antara kubu kuat UMNO Barisan Nasional dan paling penting fixed deposit Barisan Nasional. Dengan diumumkan Bung Mukhtar dan istrinya Zeti terpaksa membela diri, tergolongnya Bung Mukhtar secara rasmi dalam kluster mahkamah sedikit sebanyak akan mempengaruhi kepercayaan pengundi terhadap Barisan Nasional dan UMNO di Sabah. Meskipun belum lagi diputuskan bersalah atau tidak, tetapi telah sah dibicarakan. Ini membawa satu signal baru kepada UMNO BN di Sabah dan juga boleh dimainkan sentimen ini oleh parti-parti politik yang ada di Sabah, khususnya oleh GRS
yang akan mungkin berlawan nanti dengan Barisan Nasional dan juga Parti Warisan Sabah yang dipimpin oleh Syafiee Apdal. Yang terakhir sekali ialah kesemua pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam kluster mahkamah ini, pada pendapat aku perlulah berundur sementara waktu. Dengan kata lain, berehat supaya memberi kelegaan kepada UMNO Barisan Nasional. Dan aku mencadangkan yang terakhir sekali, hanya ada satu jalan, hanya ada satu pilihan untuk Barisan Nasional UMNO boleh menang PRU 15 ini, yaitu membenarkan Ismail Sabri Yaakob memimpin segalanya, menjadi poster boy sebenar-benarnya, karena beliau sajalah yang mempunyai personality bersih di dalam UMNO ini. Dan aku ingin kongsikan kepada kamu semua satu perkara positif apabila Rosmah Hansur dan Najib dimasukkan penjara, boleh berlaku dalam UMNO kalau semua yang terlibat dalam kluster mahkamah ini, kalau belum dijatuhi hukuman, mereka katakanlah mereka meletak jawatan dan mengundur diri, secara otomatis UMNO akan dapat kepercayaan rakyat semula. Rakyat yang sebelum ini telah meninggalkan UMNO, mereka akan kembali semula kepada UMNO, karena kita tak boleh nafikan UMNO dan Barisan Nasional mempunyai peranan besar dalam memajukan Malaysia. Kita tak boleh nafikan banyak perkara yang baik juga telah dibuat oleh Barisan Nasional dan UMNO. Tetapi ramai yang meninggalkan UMNO dan Barisan Nasional kerana beberapa perkara yang mereka lihat kotor berlaku di sana, terutamanya yang telah dijatuhkan hukuman seperti Najib dan Rosmah. Tapi selepas disabitkan kesalahan ini, patutnya UMNO Barisan Nasional ambil kesempatan ini untuk menarik semula para pengundi datang semula kepada UMNO, kerana UMNO dan BN perlu perlihatkan mereka sudah bersih. Disinilah Ismail Sabri Yaakob perlu memainkan peranan sepenuhnya sebagai poster boy dan paling bersih, pemimpin bersih di dalam UMNO. Sekian dulu perkongsian saya hari ini. Malam ini jangan lupa share video ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, bye-bye.